Jilid 6, Bahrul Mazi jilid 6. Dan kita memilih untuk baca bab haji. Ini adalah satu bab yang amat penting. Satu bab yang amat penting yang kebanyakan tempat hanya buat kursus haji. Tapi kita buat satu perubahan baru. Di samping kursus haji, biarlah kita belajar bab haji ini secara detail. Bagaimana haji itu sebenarnya, bagaimana haji itu dibuat oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW, apa istimewa yang ada di Mekah dan Madinah, dan apakah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala janji kepada orang yang berjaya jejak kaki dari Mekah dan di Madinah ini. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabul Hajj an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab haji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil bab yang pertama, kata dia bab ma jaa fi hurmati Makkah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas kehormatan Makkah. Dia start nak bagi kita tahu Mekah tu apa dia dulu. Kerana ramai orang dia tak tahu tentang kehormatan Mekah. Maka bila dia pergi ke Mekah buat haji, dia buat haji sekali dengan dia buat benda khurafat di atas bumi yang tidak sepatutnya dia buat khurafat. Kata dia, ketahuilah saudaraku bahawasanya negeri Mekah telah dibesarkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mekah ni yang memuliakan dia bukan Nabi sahaja, bukan orang biasa, tetapi yang memuliakan bumi Mekah itu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka tiadalah sebuah negeri mulia dan hormat sepertinya melainkan negeri Madinah Al-Munawwarah. Nak cari negeri yang setanding dengan Mekah tak ada. Melainkan satu lagi bumi yang juga istimewa di sisi Allah ialah Madinah Al-Munawwarah. Asal-asal Madinah itu nama dia Yathrib. Maka diubah oleh Nabi SAW daripada Yathrib menjadi Madinah. Kerana Yathrib itu membawa maksud keji, hina, tak elok. Makna Yathrib itu. Maka Nabi SAW bila hijrah dari Mekah mai ke Madinah, bila sampai bola sekali dia tak kenal dengan nama Yathrib. Maka Nabi ubah nama Yathrib menjadi nama Madinah. Begitu. Maka kehormatan negeri Mekah itu iaitu kesanalah pada tiap-tiap tahun sekalian bangsa muslimin disuruh Allah Ta'ala pergi kunjung Kaabah dan mengerjakan haji dan umrah dan berkenal-kenalan dengan beberapa bangsa muslimin dan melihat makhluk muslimin dan lainnya daripada ibadah dan taat yang tiada terkirakannya. Dengan kerana mulianya Mekah ni, Allah Subhanahu wa taala jadikan orang Islam ni teringat di Mekah. Dengan kerana mulianya Mekah ni, Allah jadikan bumi Mekah ni orang Islam, nama kata orang Islam teringat di Mekah. Sehingga kan yang pindah nak pergi lagi. Yang tak boleh pergi kot Malaysia, pergi kot siang. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu wa taala memang takdirkan benda ni begitu. Allah sebut dalam Quran, ya'tuka min kulli fajjin amik. Mereka ni akan pergi kepada kamu, wahai Mekah, wahai Kaabah, min kulli fajjin amik, daripada segenap corok sampai corok tak pun pergi. Kan? Habis mereka kan? Tambahan daripada itu, dipermuliakannya dan dibesarkannya daripada sekalian negeri itu dengan hukumnya yang tetap sampai kiamat. Iaitu tiada boleh berbunuh-bunuhan di dalamnya, dan tidak boleh berburu-buruan, dan tidak boleh mencabut pokok kayu dan sebagainya. Itu dia. Allah punya nak muliakan bumi Mekah ni sampai ke peringkat siapa pergi ke sana jangan duk buat tak elok di sana. Buat tak elok maksudnya macam mana? Buat tak elok sama ada pergi dengan niat nak bunuh orang, pergi dengan niat nak mencuri, pergi dengan niat nak memburu menata, hatta pergi nak kepak pokok di situ pun tidak boleh. Itu dia yang kata tanah haram Mekah itu. Maka sekalian hukum ini cukup tafsirnya di dalam kitab fiqh. Kalau nak tengok hukum fiqh, buka kitab fiqh. Dia akan cerita in detail tentang persoalan, pantang larang dan sebagainya yang ada di bumi Makkah itu sendiri. Ada pun di sini. Maka hendak menerangkan hadisnya yang menunjukkan atas hukum itu. Dan juga sedikit-sedikit hukum yang bercawangan daripada hadis yang tersebut. Maka hadisnya itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dengan katanya an Abi Shuraih Al-Adawi annahu qala li Amr ibn Sa'd wa huwa yab'athul bu'uth ila Makkah i'zan li ayyuhal amir uhaddithuka qawlah. Diriwayatkan daripada Abi Shuraih Al-Adawi yang masyhur dengan nama batang tubuhnya Amru bin Khalid atau Ka'ab bin Amru Al-Khuzai, bahwasanya berkata ia bagi Amru bin Sa'id,
yang menjadi pemerintah besar dalam negeri Madinah yang di bawah naungan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Di dalam masa datang Amru bin Sa'id itu ke negeri Madinah Al-Munawwarah. Ni, dia nak cerita kepada kita tentang kisah satu orang sahabat yang bernama Abi Shuraih. Abi Shuraih ni dia tegur. Yang dia tegur tu bukan kecil anak. Yang dia tegur itu ialah Amru bin Sa'id. Amru bin Sa'id ni gubernur pada masa tu. Sahabat Nabi yang bernama Abi Shuraih ni dia tegur gubernur. Pasal apa? Pasal dia nampak gubernur ni macam buat satu benda yang tak betul. Maka Abi Shuraih seorang sahabat Nabi, dia peduli apa? Hang gubernur kah, hang menteri kah, hang siapa kah, kalau hang tak betul, aku tengok. Ini sifat sahabat Nabi. Maka Abi Shuraih ini ketika gubernur ni yang bernama Amru bin Sa'id ni mai ziarah Madinah. Ketika Amru bin Sa'id gubernur mai ziarah ke Madinah, pada masa tu dia tegur. Apa masalah yang menyebabkan dia tegur ni? Kata dia kerana Amru bin Sa'id itu telah naik ia ke atas membar negeri Madinah itu, lalu mencaci Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sehabis-habis caci sehingga mengenai ke atasnya penyakit hewat muka. Gubernur yang bernama Amru bin Sa'id ini, dia mai Madinah, dia ambil kesempatan. Dia baca khutbah di atas membar. Dalam khutbah dia pergi sentai Sayyidina Ali. Ada ke punca yang hampir sentai Sayyidina Ali? Khutbah ni bukan tempat untuk kita sentai orang-orang yang membawa risalah agama. Khutbah ni tempat untuk kita sentai orang minum arak. Khutbah ni kita kena guna untuk sentai orang main judi. Khutbah ni kita kena guna untuk tegur orang-orang yang buat benda yang Allah larang tak bagi buat. Khutbah ni kita kena guna untuk tegur orang yang duk lawan hukum hudud. Khutbah ni kita kena guna untuk bagi tahu kepada orang-orang yang duk tolak Quran, orang-orang yang duk tolak hadis, orang-orang yang ambil agama ni bubuh tak tahu nombor berapa. Dia letak kepentingan dunia di nombor 1. Sepatutnya khutbah ni berperanan untuk tegur orang-orang yang lalai, yang ghaflah macam ni. Tetapi dia ni naik atas membar, dia pergi sentai Sayyidina Ali. Ada orang buat kerja macam ni. Naik atas membar baca khutbah, pergi kata-kata guru. Naik atas membar baca khutbah, pergi kata dekat orang-orang yang duk bawa risalah nubuwah, duk bawa risalah kenabian. Ini kerja yang dibuat oleh gubernur ni. Maka Abi Shuraih sebagai seorang sahabat Nabi yang ada di situ, yang mendengar caci maki ke atas Sayyidina Ali ini, maka dia tidak boleh dengar benda ni, melainkan dia kena tegur. Hang gubernur kah apa itu hang punya pasal? Aku sebagai orang Islam, aku wajib tegur apa yang tak betul yang hang buat. Macam tu. Dan pula Allah Subhanahu wa ta'ala nak tunjuk kemuliaan Sayyidina Ali. Sebut Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Allah muliakan wajahnya. Karamallahu wajhah maksudnya Allah muliakan wajah dia. Sayyidina Ali bin Abi Talib ni banyak hadis yang menceritakan Nabi SAW cukup sanjung, cukup sayang, cukup bagi keistimewaan kepada dia. Tiba-tiba orang ni yang jadikan sasaran dalam kutubahan. Orang ni yang habis caci maki di dalam kutubahan. Sebaik-baik saja dia habis baca khutbah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala hewat muka. Tak tahulah nak buh nama apa. Kalau lah orang kata kena stroke. Tengah-tengah duk bercakap tu dia kau duk lari mulut. Kena stroke. Allah Subhanahu wa ta'ala dia kalau nak buat ni, iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau dia nak buat, jadi. Tak usah siapa kata apa. Maka hamba Allah ni dia kena penyakit hewat muka. Dia kata dan pada masa itulah Amru bin Sa'id gubernur tadi ni mengutus akan beberapa utusan tentera memerangi Abdullah ibn Zubair yang jadi pemerintah negeri Mekah dan Madinah dahulu daripadanya. Pasal apa? Dia ni bukan satu kes, bukan kes hina Sayyidina Ali saja. Yang kata Amru bin Sa'id ni dia bukanlah kes dia kes hina Sayyidina Ali saja, bahkan dia ada satu kes lagi. Apa dia? Dia hantar pasukan tentera untuk pergi serang satu orang sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang juga menjadi anak angkat Nabi SAW, iaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni anak angkat Nabi. Nabi menikah dengan Sayyidatina Aisyah, tidak ada anak. Nabi menikah dengan Sayyidatina Aisyah, tidak ada anak. Maka Nabi SAW atas permintaan daripada isteri dan Sayyidatina Aisyah minta nak belah satu orang budak nak buat anak angkat. Maka dia ambil anak kepada adik dia, anak Asma binti Abi Bakar. Anak Asma dengan Zubair bin Awam. Anak tu nama dia Abdullah bin Zubair. Ambil anak penakan buat anak angkat. Macam tu. Maka Abdullah bin Zubair ni daripada kecil duduk dalam rumah tangga Nabi.
dididik oleh Nabi, dibesarkan oleh Nabi, sehinggalah wafat Nabi dia masih lagi kekal sebagai anak angkat Nabi. Kemudiannya dituduh Abdullah ibn Zubair ni sebagai satu orang yang mempunyai cita-cita politik, yang teringin nak jadi orang besar dalam politik. Maka akhirnya apabila terbentuk kerajaan Bani Umayyah, bila naik Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah, pada masa itulah bermulanya kemelut politik yang amat merugikan orang Islam pada masa itu. Berlaku pertelingkahan di antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali dan keluarga dia dan sebagainya. Jadi macam-macam, sampai jadi macam-macam cerita. Ini kemelut politik yang mula berlaku pada zaman itu. Apabila mati Muawiyah bin Abi Sufyan, naik anak dia Yazid bin Muawiyah. Semasa Yazid bin Muawiyah jadi khalifah dah, Sa'id, Amr bin Sa'id ini dilantik menjadi gubernur. Maka atas perintah Yazid bin Muawiyah, maka Amr bin Sa'id ni hantar satu pasukan tentera untuk pergi buru Abdullah bin Zubair, anak angkat Nabi SAW, yang pada masa itu dia sedang berlindung di Makkah. Dan pada waktu itu Abdullah bin Zubair tinggal di dalam negeri Mekah. Abdullah bin Zubair, anak angkat Nabi ni duduk Mekah pada masa itu. Maka kata Abi Shuraih bagi Amr bin Sa'id, beri izin kepadanya akan hamba, wahai tuan pemerintah, untuk membacakan kepada tuan hamba satu hadis Nabi SAW, bagi mendengarkan tuan pemerintah betapa hendak memerangi Abdullah bin Zubair itu adalah menyalahi barang yang disabdakan oleh Nabi SAW. Gubernur ni dah arah tentera pergi serang Abdullah bin Zubair, sedangkan Abdullah bin Zubair pada masa itu duduk berlindung di Mekah. Dia hantar tentera pergi serang orang yang duduk dalam Mekah. Tadi hang baca khutbah, hang kata dekat Sayyidina Ali. Ini pula hantar tentera pergi nak serang Abdullah bin Zubair, sedangkan Abdullah bin Zubair duduk ada di Mekah, di atas tanah haram. Dua kesalahan yang dibuat oleh gubernur ni. Apabila didengar oleh Amr bin Sa'id akan perkataan Abi Shuraih yang demikian, maka ia pun memberi izin serta katanya, berliah dengar kepadaku bagaimana hadis itu. Ni gubernur zaman tu baca khutbah, kata juga dekat Sayyidina Ali, tapi orang nak tegur mau dengar. Pemerintah Ghana lah ni, sampai tegur pun tak boleh. Pemerintah Ghana sampai tegur pun tak boleh. Sejahat-jahat Amr bin Sa'id ini kata ke Sayyidina Ali, hantar tentera pergi lawan dengan Abdullah bin Zubair dan sebagainya. Bila orang nak tegur dia, okey, tegur. Dia kata, tegur, aku nak dengar. Apa nak tegur aku? Pokok aku silap semua. Mau juga dengar. Pemerintah Ghana tak mau dengar orang nak tegur dia. Dia kata, maka Abu Shuraih pun membaca hadis itu dengan katanya, qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fathi, sami'athu uzunaya wa wa'ahu qalbi wa absarathu aynaya hina takallama bihi annahu hamidallah wa athna alaih. Kata dia, dan telah berdiri dengan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari, pada pagi daripada hari menang daripada perang mengambil negeri Mekah. Dia cerita. Sahabat Nabi yang bernama Abu Shuraih tadi ni, dia bagi tahu dekat gubernur, dia kata, aku nak cerita dekat hang satu hadis, yang hadis ini Nabi ucapkan pada hari Nabi SAW tawan kota Mekah. Nabi masuk dalam kota Mekah, Nabi berjaya tawan kota Mekah, kemudian Nabi bangkit berdiri, Nabi bagi satu ucapan. Maka hamba dengar akan dia, yakni khutbah Nabi SAW dengan telinga hamba, dan hamba ambil perhati oleh hati hamba ini, dan hamba lihat dengan dua mata hamba. Sehabis-habis ingatlah rasanya akan sekalian perkataan pada waktu Nabi SAW berkata dengan dia itu, iaitu mula-mulanya bahawasanya Nabi SAW memuji ia akan Allah dan menyebut-nyebut akan sifat-sifat Tuhan yang layak baginya itu. Dia kata, aku ingat word by word apa yang Nabi sebut dalam khutbah Nabi pada hari pembukaan kota Mekah itu. Aku bukan sahaja dengar, aku bukan sahaja faham, aku bukan sahaja hafal, bahkan aku ingat sungguh-sungguh apa yang Nabi kata. Ni aku nak habaqkan apa yang Nabi kata pada hari itu. Dia kata Nabi SAW mulakan khutbah dia pada hari pembukaan kota Mekah itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, inna Makkah harramaha Allahu wa lam yuharrimha an-nas. Kemudian daripada telah memuji ia akan Allah, maka bersabda Nabi SAW dalam khutbahnya itu, bahawasanya negeri Mekah itu telah mengharamkan dia oleh Allah Ta'ala akan beberapa banyak perkara yang harus dikerjakan di mana-mana negeri yang lain.
Nabi bagi tahu kepada orang Mekah. Cuba tengok. Nabi bagi tahu kepada orang Mekah. Bermakna apa? Makna orang Mekah pun tak tahu. Kita tak boleh. Sebab lah ni kadang-kadang orang ni dia penilaian dia tak kena. Bila kita harap satu benda, kita kata benda ni macam ni, macam ni, macam ni. Pasal apa kita kata benda ni macam ni, macam ni, macam ni? Pasal benda ni ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi SAW. Kita kata. Dia jawab balik. Dia kata tak. Dia kata ustaz tu duk buat macam ni. Saya kata. Kita kata tak kira lah ustaz mana pun buat. Soalnya ialah benda ni Nabi kata macam ni, kita kena ikut Nabi. Kalau disuruh kita nak ikut Nabi, kena ikut ustaz, kita kena ikut Nabi. Pasal apa? Pasal ustaz tu pun kena ikut Nabi. Dia kata jangan duk kata tu, ustaz tu mengaji di Mekah lama. Ni nak buat contoh ni. Dia kata hanya duk kata tu, ustaz tu mengaji di Mekah lama. Unta lagi lama duduk di Mekah. Abu Jahal tu beranak di Mekah sampai mati di Mekah. Abu Jahal tu, Abu Lahab tu beranak di Mekah sampai mati di Mekah. Dia bukan soal siapa duduk lama siapa dah, bukan soal tu. Soalnya apa? Soalnya kebenaran ialah Quran dan hadis Nabi. Itu kebenaran. Yang ni yang kita nak buat tuning ni, nak bagi orang faham bahawa yang benar ni apa? Yang benar ni ialah Quran dan hadis Nabi. Yang benar ni apa? Yang benar ni ialah ulama yang menghuraikan agama berdasarkan Quran dan hadis Nabi. Bukan orang yang duduk di mana-mana negeri lama. Bukan itu. Ada orang dia duduk di negeri itu lama pasal apa? Pasal dia mengaji tak lulus. Tak lulus lama lah. Orang yang cerdik ni pergi 3 tahun 4 tahun aja balik dah. Bukan nak kata siapa-siapa. Tapi benar ni ada berlaku macam ni. Soal dia mengaji tak lulus itu soal dia. Soalnya hang balik mai hang kena kata apa yang Allah kata, apa yang Nabi kata. Cantiklah. Tapi kalau hang balik mai hang hidup kata benda yang mencanggahi apa yang Allah dan Nabi kata, hang tak betul. Pasal apa? Pasal Allah dan Nabi yang betul. Dia macam tu. Dan Nabi SAW bila dia hijrah, dia beranak di Mekah. Kemudian dengan kerana orang Mekah tak mahu dia. Dia beranak di Mekah. Tapi orang Mekah ni dia tak kenal mana batu, mana intan, mana permata. Dia tak kenal. Dia tak kenal bahawa Nabi Muhammad itu intan dan permata. Dia tak kenal. Maka mereka tak erti nilai Nabi Muhammad tu. Sehingga kan Nabi Muhammad ni bukan sahaja mereka tak hormat, bukan sahaja mereka tak sanjung, bukan sahaja mereka tak dengar apa dia kata, bahkan mereka buat tahanah pula kat dia. Mereka dera dia, mereka buat macam-macam dekat dia. Sehingga kan Allah suruh dia hijrah sat daripada Mekah pergi ke Madinah. Pasal apa? Pasal orang Mekah sendiri tidak erti nak hormat dia. Bila dia balik daripada Madinah, dia mai balik ke Mekah, berlakulah yang dikatakan Yaumul Fath, hari pembukaan kota Mekah. Bila Nabi balik semula ke Mekah, Nabi bagi khutbah kepada orang Mekah. Nabi bagi tahu kepada orang Mekah apa pantang larang di atas bumi Mekah. Walhal mereka tu dah beranak di Mekah, besar di Mekah, duduk di Mekah, establish di Mekah, jadi pemimpin di Mekah. Takkan mereka tak tahu Mekah tu apa pantang larang dia? Tapi tak tahu. Sehingga kan Nabi kena mai bagi tahu apa pantang larang di atas bumi Mekah ini. Begitu ceritanya. Seperti berburu dan mengerak kayu yang tumbuh di dalamnya. Nabi bagi tahu bahawa ada beberapa benda yang menjadi pantang larang di Mekah. Apa dia? Di atas bumi Mekah kamu tidak boleh memburu binatang yang ada. Kamu tidak boleh kerak pokok-pokok kayu yang tumbuh di dalamnya, dan kamu tidak boleh berperang. Nabi pesan, bumi Mekah ni kena pastikan aman. Tidak mau berlaku benda tak elok di atas bumi Mekah ini. Maka tiadalah yang mengharamkan beberapa perkara yang seperti itu oleh manusia, sebagaimana i'tiqad orang zaman purbakala. Orang dulu-dulu pada zaman Nabi lagi dah, mereka ada faham purbakala, faham dulu, mereka bawa faham tu. Bila main Quran nak kau betul faham tu, nak kau betul adat yang tak betul, mereka tak mau terima apa yang Quran nak kau betul ni. Mereka nak buat lagu yang mereka faham dengan adat purbakala mereka. Maka adalah i'tiqad orang dahulu, orang purbakala, yakni orang zaman jahiliah dan lainnya, mereka itu yang telah mengharamkan akan Mekah ataupun menghalalkan dia. Mereka duk faham dulu. Mereka duk faham Mekah ni mereka punya kuasa. Mereka nak buat peraturan apa pun atas Mekah, mereka boleh buat. Hari ni mereka kata benda ni tak boleh buat, esok mereka kata boleh buat, mereka boleh pindah sesuka hati mereka. Ini faham penduduk Mekah. Dengan kerana itulah Nabi SAW mereka betul mereka benda ni. Maka iaitu i'tiqad yang tidak betul. Bahkan dari selamanya sudah Allah Ta'ala mengharamkan Makkah itu. Nabi bagi tahu cerita haram melakukan beberapa perkara di atas bumi Mekah ni bukan hampa yang tentukan, tapi Allah yang tentukan. Dan Allah tentukan benda ni lama pun dah, bukan baru 2-3 hari ini.
maka jadilah ia mulia dan besar daripada zaman berzaman. Masalah, mulia dan besar negeri Mekah daripada zaman berzaman. Apa kata Tuan pada masalah jikalau Tuan kata negeri Mekah itu mulia daripada zaman berzaman? Padahalnya ada hadis yang menyebutkan bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengharamkan Mekah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan Madinah Al-Munawwarah. Macam mana kalau orang tanya kita? Dia kata, kita habang ke orang, kita kata Mekah dan Madinah ni ada pantang larang dia, dan pantang larang ni Allah dah tentukan lama. Mai satu orang kata kat kita, dia kata dah, hang salah. Sebenarnya pantang larang di atas bumi Mekah ni bukan daripada lama dulu dah, dia kata, tapi sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan pantang larang di atas bumi Madinah ni pun bukan sejak daripada lama dulu dah, dia kata, tapi sejak daripada zaman Nabi Muhammad. Kalau orang mai kata lagu tu, macam mana nak jawab? Dia kata, jawab kepada mereka ni, hadis itu tidaklah menafikan yang di atas itu, kerana disandarkan mengharamkan Mekah kepada Nabi Ibrahim itu dengan sekira-kira ia yang menyampaikan hukum juga. Habak kat mereka betul, Nabi Ibrahim yang ucapkan kata Mekah ini tanah haram, tetapi dia ucapkan yang Allah suruh dia. Allah suruh dia habang. Tidak bermakna bila dia habang tu bumi itu baru haram daripada tarikh dia habang, tetapi bumi Mekah ini sudah menjadi tanah haram sejak daripada awal-awal dulu lagi. Cuma Nabi Ibrahim baru ucapkan kepada orang yang ada pada masa itu. Pasal apa? Pasal kalau nak ucap sebelum daripada tu pun mana ada siapa duduk di Mekah masa tu? Tak ada. Tak ada siapa duduk di Mekah masa tu. Zaman Nabi Ibrahim itulah baru bermulanya sejarah orang pergi ke Mekah, sejarah membina Kaabah dan sebagainya. Zaman tu baru mula. Tetapi tanah tu sudah digezet sebagai tanah haram sejak daripada awal-awal dulu lagi dah. Allah dah gezet itu sebagai tanah haram. Maka yang menghukumkan segala syariat dan sekalian hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun sekalian Nabi itu menyampaikan juga. Kemudian pula sebagaimana dikatakan Allah itu yang menghukum, dikatakan pula pada segala rasul itu mereka yang menghukum. Kerana hukum-hukum itu didengar daripada mereka itu dan zahirnya daripada lidah mereka itu, maka itulah jua ada. Dia nak terang bahawa Nabi-Nabi hanya menyampaikan hukum bahawa tanah itu tanah haram. Yang menentukan tanah itu haram ataupun halal Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi. Kemudian daripada sudah bersabda Nabi SAW seperti yang di atas itu, maka ia pun bersabda lagi di dalam khutbahnya. Katanya, wala yahillu li imri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika fiha daman aw ya'dila biha syajaratan. Dan tiada harus bagi seorang yang percayakan Allah dan percayakan hari kemudian bahawa menumpah ia akan darah di dalamnya dengan bunuh yang haram, ataupun memotong kayu di Mekah itu pun haram juga. Apatah lagi dicabut akan kayu-kayu itu, maka lebih-lebih lagi terang akan haramnya. Tak boleh ambil. Hak asal Mekah ni tak boleh ambil. Tu satu orang dulu cerita kat saya, dia kata dia zaman pergi Mekah naik kapal haji tu, Malaysia Raya kapal dulu. Dia kata dia ingat dah nak balik, nak buat kenang-kenangan. Ambil batu jalan, batu bukit di Mekah. Dia pergi kutip kat Jabal Kubis ke mana tu, dia kutip beberapa biji batu, nak balik, nak buat kenangan, kata ini batu tanah haram ni. Balik. Dulu pergi dengan kapal haji. Pergi kapal haji, balik kapal haji. Atas kapal haji tu ada tu guru duk mengajar lagi. Dari dalam perjalanan balik dengan kapal haji ni, kebetulan Tok Guru duk ajak atas kapal ni, bagi tahu kata dia nak bagi pesan siapa-siapa yang ada terambil apa-apa daripada tanah haram, sama ada kayu pokok ke, batu ke, apa ke semua, tolong. Dia kata tolong jangan bawa balik kerana itu tanah haram. Peringat batu apa kecil tu dalam beg. Dia pun nak buat macam mana, kapal dah duk belayar kena laut. Dia kata ustaz, dia kata adakah terbakar kapal haji Malaysia Raya ni, ada kena mengena dengan kepil batu dia balik tu? Saya kata wallahu a'lam, saya tak tahu. Dia kata wallahu a'lam, tak tahu. Cerita dia begitu. Tapi cerita dia dari segi hukum apa dia, tak usah duk kutip balik. Tak usah duk kutip balik. Pasal apa? Pasal benda-benda itu adalah benda-benda yang terang dilarang. Begitu masalah. Habis tu kita pergi beli ketayak, biji tasbih minyak atas sana balik, tak apa. Yang kita apa? Pasal apa? Ketayak tu made in China. Ketayak tu nama saja beli di Mekah, tapi made in China. Yang kurma made in macam-macam. Bukan semua ada di itu made in sana dah. Dia macam-macam. Baik. Masalah.
menumpahkan darah dalam Mekah dan hadisnya. Kata dia, wahai saudaraku, adalah adat manusia itu apabila dilarang perbuatnya, maka lekaslah dia bertanya apa sebab dilarangkannya. Perangai manusia. Bila orang kata tak boleh, dia tanya pasal apa? Itu perangai manusia. Bila orang kata tak boleh, buat betul, pasal apa? Manusia ni perangai lah betul, dia kata. Maka di sini seperti seorang hendak menumpahkan darah dalam Mekah itu dengan perang. Apa sebab dilarang akan dia? Istimewa pula telah diketahui akan Nabi SAW mengambil negeri Mekah itu dengan perang. Dan dengan menang ia di dalam peperangan itu. Lagi pula dia nak tanya. Dia kata, hang kata di atas bumi Mekah tak boleh berlaku perang, tak boleh tumpah darah dan sebagainya. Itu yang Nabi kata balik daripada Madinah mai ke Mekah, kemudian berlaku perang, kemudian lawan apa semua lagu tu, kemudian dia menang di atas bumi Mekah tu. Macam mana? Nabi boleh, kita tak boleh. Ada syekh cakap macam tu. Kemarin baru ada satu sahabat telefon yang kata, sahabat telefon, dia kata ada satu kawan dia kerja buat taksi di Pulau Pinang, di Tanjung, kerja bawa taksi. Kawan ni cerita kat dia, sama-sama driver taksi, ada Cina, ada Hindu, kerja bawa taksi. Dia pada bersembang sama-sama daripada kat taksi stand ni. Yang si Cina Hindu ni tanya dia kata, apa pasal orang Islam suka pergi itu Mekah, apa ada sana itu, dalam itu kotaknya apa ada? Yang dia pergi tanya ni pun bukan Tok Guru. Dia jawab apa? Kawan yang telefon kemarin kata. Dia jawab apa? Dia jawab dekat Cina Hindu ni, dia kata itu tak ada apa, itu serupa hampa semua pergi sembah Tok Kong lah, serupa ni yang kata orang Melayu kita ni. Dia jawab ke buat Cina Hindu ni, dia kata itu tak ada apa, itu serupa hampa semua pergi sembah Tok Kong lah. Itu dalam kotak sana ada 2 batu. Itu batu serupa orang laki bini bersetubuh. Dia kata, na'udzubillah min dzalik. Dia pergi cakap ke Cina Hindu kebenaran. Puak ni pun, itu macam kan? Dia macam, itu macam kan? Dia kata, tuan-tuan, ni nak melawak bagi reti bahasa ni. Hal jenis macam ni, kita kalau dengar kita perasaan macam nak buruh penampak sebiji. Hang tu dah jahil tak arti agama, hang pergi buat mulut celupak pasal agama ni pasal apa? Contoh agak-agak orang macam ni sikit lah. Ramai tuan-tuan, hal jenis macam ni ramai. Hal jenis mulut ni cukup punya hebat pasal agama ni, cukup ramai tuan-tuan. Dia berasa nak kata apa pasal agama, dia kata Tuhan pun dia kata, apa pula lagi Quran? Quran ni apa? Tuhan tu dia kata. Nabi apa? Lagi-lagi dia kata. Apa lagi dia tak kata? Ni pasal Mekah, pasal Madinah, pasal soal ibadah, pasal puasa, pasal zakat, pasal haji. Apa yang dia tak kata? Ni orang macam ni tuan-tuan ni. Orang macam ni. Subhanallah. Ada ramai dalam masyarakat kita ni. Sila hari bulan kita jumpa dengan orang macam ni. Sila hari bulan kita jumpa. Kita dengar dia duk bercakap tu, kita lagu duk ringan tangan. Semua. Bukan kita nak tunjuk kata kita ni kuat, bukan kita nak tunjuk kata kita ni pandai, bukan kita nak tunjuk kata kita ni jaga agama sangat-sangat. Tapi kita pedih hati bila dengar dia duk kata ke agama dia. Macam tu. Ya, ayat ni kita na'udzubillah min dzalik, minta keluarga kita, anak kita jauh daripada jadi macam ni. Na'udzubillah min dzalik. Baik, dia kata di sini, dia kata kalaulah ada orang tanya lalu tu, dia kata hang kata Mekah tu tanah haram. Habis dulu yang Nabi masuk Mekah, Nabi tawan Mekah, berlaku perang di antara Nabi dengan kafir Quraisy, tu cerita macam mana tu, hukum dia apa pula? Dia kata, oh kalau Nabi buat tak apa, kalau kita tak boleh. Kalau dia kata macam tu, macam mana? Maka dengan kemenangan itu zahir ke atas sekalian umatnya, ia memperbuat barang yang telah dilarang, iaitu perang. Jadi tidakkah cerita sejarah yang mengatakan Nabi masuk daripada Madinah mai ke Mekah, kemudian menang ke atas orang kafir Quraisy itu, menunjukkan Nabi perang di dalam Mekah? Tidakkah itu menunjukkan Nabi perang? Tadi macam mana Nabi ni double standard? Di satu waktu dia kata tak boleh perang atas bumi Mekah, di satu waktu dia sendiri pergi berperang atas bumi Mekah. Ini macam mana ni? Kalau orang kata tak tahu macam tu, macam mana? Banyak tuan-tuan rajin tu explore dalam internet, banyak bahan-bahan macam ni. Duk cerca Islam, duk katakan Nabi Muhammad SAW ni cukup banyak. Banyak di antaranya isu apa? Dia kata, oh orang Islam tidak boleh kahwin lebih daripada 4 dalam satu masa. Sedangkan Nabi Muhammad bini sampai berapa? Lebih daripada 4. Dia kata tidakkah ini sudah cukup? Dia kata untuk membuktikan bahawa Muhammad itu ada kepentingannya tersendiri. Dia kata. Dan orang yang ikut dia ni orang yang kena pembodoh dengan dia. Tulis dalam internet macam tu.
Dan sudah barang pasti orang yang tulis ni sama ada dia orang Islam ataupun dia orientalis yang bukan Islam tapi dia belajar ambil tahu pasal cerita-cerita Islam, maka dia tulis benar. Kita kena lawan. Benda macam ni kita kena lawan. Dia lawan duk qiyah duk guna dia tak ada apa. Kita kena guna teknologi juga lawan balik. Pasal apa? Pasal orang yang baca ni depa ni akan terpedaya. Bila kita kemukakan kebenaran Islam pula masuk dalam internet, sekurang-kurangnya depa ada dua benda yang depa dapat. Sekurang-kurangnya dan sebaik-baiknya kalau Islam boleh perintah dunia ni mau kontrol hak jenis-jenis macam ni. Begitu. Ni hari ni hari apa itu? Hari kuliah kita di Kelang Lama. Hari Senin. Dalam surah Abang tu satu parti pembangkang Abang terang kata dia tidak boleh terima undang-undang Islam. Tak apalah dia tu parti yang bukan parti orang Islam, biar dia kata, tapi kita sebagai kerajaan yang memerintah, pasal apa kita benarkan berita macam tu keluar dalam surah Abang? Pasal apa yang kita pergi benarkan berita macam tu keluar dalam surah Abang? Tak payah benarlah benda macam tu. Pasal apa? Pasal benda macam tu menghina agama kita. Masa ni lah, masa kita ada kuasa ni lah kita kena jaga benda-benda ni. Jangan sampai orang guna media hak kita punya untuk cercah agama kita. Tindakan kita membenarkan berita macam tu pula seolah-olah nampak macam kita setuju dengan apa yang ditulis. Seolah-olah nampak macam tu. Anda nampak tak apa yang dia kata? Tak nampak, lebih dengar saja. Tak, memang macam tu. Apa lagi yang kita nak kena jaga? Kalau tidak agama tu nombor satu kita kena jaga. Barulah main soal lain. Baru kita nak jaga soal keamanan. Baru kita nak jaga soal ekonomi. Baru kita nak jaga soal hidup bermasyarakat dan sebagainya. Itu soal-soal yang kemudian. Soal yang pertama kita nak kena jaga ialah agama. Dan biasanya apabila kita jaga agama, hak lain dengan sendirinya terjaga. Ada macam tu. Kalau kita jaga agama, dengan sendirinya ekonomi kita Allah jaga. Kita jaga, Allah pula jaga. Pasal apa? Pasal kita jaga agama dia. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah kata kalau kamu jaga Allah, kamu jaga segala perintah Allah, Allah akan jaga kamu. Kamu tolong segala perintah Allah, Allah tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum. Allah akan jadikan kamu satu bangsa yang tetap tapak kaki. Maknanya ekonomi kita tidak akan goncang. Tuhan jaga kita, apa lagi kita mau? Kalau Tuhan jaga kita, siapa pun tak boleh buat apa kat kita. Macam tu. Baik, dia kata maka betapa pula ditegah orang yang hendak memperbuatnya, manakala telah diperbuat oleh Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW itu sebaik-baik ikutan. Kalau orang kata lagu tu. Mana boleh kita duk larang orang pergi perang atas bumi Mekah? Pasal Nabi sendiri perang atas bumi Mekah, dia kata. Sedangkan Nabi Muhammad itu contoh ikutan kita orang Islam. Pasal apa Nabi perang kita tak boleh ikut dia? Kalau orang tanya kamu macam tu, apa kamu nak jawab? Dia kata. Sekalian perkataan yang di atas tadi itu sebelum terbit daripada umat Muhammad SAW. Maka Muhammad SAW sendiri sudah tahu lebih dahulu dengan sebab pintarnya dan bijaksananya. Dengan kerana itu larangannya di dalam sepotong hadis di dalam masalah tadi disambungkan dengan sabdanya begini. Sabda Nabi SAW, fa in ahadun tarakhasa biqitali Rasulillah SAW fiha faqulu lahu innallaha adina li rasulih SAW wa lam ya'zan lak. Maka jika sekiranya mengambil hujah satu orang dengan katanya, mengapa tidak harus tumpah darah dalam negeri Mekah? Padahal sudah harus tumpah darah itu dengan berperang Nabi SAW di dalamnya. Maka hendaklah kamu jawab baginya begini. Adalah Nabi SAW memerangi negeri Mekah pada masa ia memeranginya itu kerana bahawasanya Allah Ta'ala beri izin bagi Rasulnya SAW. Dan bukannya Nabi SAW masuk perang dalam Mekah itu dengan keluar daripada hukum Allah. Maka iaitu tidak sekali-kali. Dan tidak pula satu perkara ini sudah diizinkan aku, diberinya pula kepada umat aku kemudian daripada perang itu untuk tumpah darah di dalamnya. Iaitu tidak. Itu dia. Nabi tahu dah. Nabi tahu dah bila dia patah balik daripada Madinah mai Mekah, berlaku hari pembukaan kota Mekah. Nabi tahu dah esok ada orang akan exploit benda ni. Nabi tahu dah. Ada orang akan exploit benda ni. Nabi ni apa sifat dia? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah ni makna apa? Fatanah ni makna pintar, cerdik. Nabi ni cerdik. Nabi tahu. Nabi kata ni bila aku patah balik daripada Madinah mai ke Mekah, kalaulah jadi perang. Nabi kata. Esok orang akan guna isu ni. Dia kata Nabi boleh perang, pasal apa kami tak boleh perang dalam Mekah. Nabi tahu dah. Maka Nabi habaq awal-awal.
Kalau orang kata lagu tu dekat kamu, kamu kata dekat mereka, innallaha azina li rasulih. Bagitahu mereka, sesungguhnya aku dapat special keizinan daripada Tuhan. Walam ya'zan lak, sedangkan Allah tidak izin kamu buat macam yang Allah izin pada aku. Macam tu. Baik, maka tidaklah diizinkan bagi engkau dan bagi siapa-siapa yang lain daripada engkau. Sabda Nabi SAW lagi, wa innama azina li fihi sa'atan minan nahar. Bahkan kata Nabi, hanya saja telah diberi izin bagi aku itu berperang sebentar daripada waktu siang hari itu sahaja, bukannya lama dan bukannya pula beberapa kali, hanya sekali jua atas kadar ambil negeri Mekah daripada tangan kafir dan mengeluarkan daripada tangannya ke tangan muslimin, dan inilah kadarnya sahaja yang diizinkan Allah kepada aku. Itu dia. Nabi kata, aku ni yang diizinkan perang di atas bumi Mekah ni pun keizinan tu sah aja. Sah aja masa aku balik daripada Madinah mai ke Mekah, sekadar untuk aku ambil alih kuasa pemerintahan di Mekah, setakat siang tu aja, kemudian habis, dan aku tidak diizinkan lagi berperang selepas daripada tu. Itu pun atas tujuan apa? Atas tujuan nak mengambil kuasa daripada tangan kafir Quraisy, supaya kuasa dipegang oleh Islam dan didaulatkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas bumi Mekah. Nabi terang eloklah benar ni. Begitu. Sambung hadis tu dia kata, wa qad 'adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil amsi. Dan sesungguhnya telah kembali haram tumpah darah di dalam Mekah pada hari ini seperti haram tumpah darah pada hari yang kemarin itu. Selepas daripada masa satu, hukum dia balik kepada hukum asal, tidak boleh tumpah darah lagi di situ. Dan demikianlah selama-lamanya sehinggalah hari kiamat. Sampai kiamat tidak boleh berlaku tumpah darah di atas bumi Mekah. Tak boleh. Masa saya pergi haji beberapa tahun lepas, masa tengah tawaf, masa tengah tawaf, satu perempuan Indonesia agaknya ni terborai perut ni geng yang duk mencuri duit orang ni. Saya sembang dengan polis Saudi di Masjidil Haram tu, dia beritahu kata ni, dia pakai cincin, dia bubuh mata tajam cincin, dia buat mata tajam di cincin. Masa duk kalut-kalut tawaf, masa duk kalut-kalut apa ni, tempat dia yang semayang lah, tempat mana lah, mereka ni geng yang pi atas tujuan nak mencuri ni. Dia pergi pegang, dia tahu dah tang mana kawasan tali pinggang kita duk pakai, duk taruh duit apa semua. Dia pergi pegang tu, sekali dia tarik tangan, tarik tu koyak. Kalau kena tali pinggang tak apa, kalau kena perut dia melambat keluar habis segala ini perut. Kena depan kita tengah duk tawaf, kata kena keluar melambat, darah menyimbah di atas lantai dekat dengan Hajarul Aswad. Terus lebah terlupa, darah semua. Polis Saudi main dengan cuaca, kata orang tolak orang pergi tepi, angkat, masa dia angkat tu darah dia jatuh, tak. Jadi ni orang yang pergi pada musim haji tapi tak erti tentang adab dan tentang larang di tanah haram. Dia pergi buat kerja macam tu. Selang 3 hari lepas tu dia dapat tangkap satu rumah. Polis Saudi ni kata satu rumah, semua pun bila pergi serbu rumah tu jumpa semua cincin ada pisau dia. Memang mereka kerja tu aja, pi dia dengan tujuan yang tu. Mereka angkat habis semua satu rumah, pergi masuk lokal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerja ni tidak dibuat oleh anak jati Mekah dan Madinah. Tak. Kerja ni dibuat oleh orang yang tak erti hukum hakam, yang tak erti agama, yang tak erti apa, yang daripada awal dia pergi dia niat nak buat benda tak elok. Na'udzubillah min dzalik. Itu dia. Saya macam tu sekali duduk jadi di kawasan yang kita kata kawasan suci. Kita minta jauh daripada kena benda-benda macam tu, dan kita minta jauh, kita tak mau buat benda-benda macam tu. Baik, demikianlah selama-lamanya sehingga hari kiamat. Kata Nabi, wal yuballigh asyahidul ghaib. Maka hendaklah disampaikan oleh orang yang hadir pada hari ini, yang mendengar perkataanku di dalam khutbah ini, kepada orang-orang yang tidak hadir. Ini Nabi bila pun lepas dia bagi khutbah, lepas dia mengajar, lepas apa, dia kerap kali dia ulang benda ni. Dia nanti sebut wal yuballigh syahid al-ghaib. Dan hendaklah orang yang mai, yang dengar aku habaq hari ni, tolong bagi tahu kat kawan yang tak mai hari ni. Nabi selalu macam tu. Lebih-lebih lagi khutbah itu, isi khutbah dia penting. Nabi pesan macam tu. Yang inilah sebab kenapa dakwah Islamiah pada zaman Nabi hidup subur. Setiap orang yang ada pada zaman Nabi itu, dia mempunyai semangat untuk sebarkan risalah Islam. Dia ada semangat. Dia main malam ni dengar, esok balik dia nanti bagi tahu. Dia pergi tempat kerja, dia bagi tahu kawan dia balik rumah, dia bagi tahu bini dia bagi tahu jiran dia bagi tahu kawan tempat. Dia bagi tahu supaya ilmu Islam yang dapat ke dia ni tidak untuk dia sahaja, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar, dan di sekelilingnya. Kita kena ambil iktibar yang ni.
Kita kena ambil akibatnya. Kita main, kita duduk, kita dengar tak banyak, 1-2 benda kita dapat. Benda yang sebelum ni kita tak tahu, malam ni kita tahu. 1-2 benda kita dapat. 1-2 benda yang kita dapat tu sampaikan kepada orang lain. Setidak-tidaknya kita dapat pahala kerana menyampaikan ilmu. Dan sebaik-baiknya dengan kerana kita sebar ilmu itu bertambah bilangan orang yang faham agama. Baik, dia kata supaya rata pengetahuan itu pada sekalian muslimin dan sama-sama menjunjung taat akan dia. Maka bagi orang yang menyampaikan khabarku ini, maka tidaklah sia-sia daripada pahala yang berganda-ganda. Nabi kata, orang yang dapat apa-apa mesej daripada aku pergi habaq ke orang lain, dia tidak sia-sia, bahkan pahala Allah itu tunggu dia. Dan yang menyembunyikan khabar aku ini, tiada sunyi ia daripada dosa. Kita yang dapat satu benda baru, kita tidak bagi tahu kepada orang lain, kita berdosa. Macam tu, kita berdosa. Satu sahabat saya, dia orang berpangkat lah. Dia kena iring orang yang lagi besar pangkat pada dia bila nak pergi mana-mana. Dia cerita, dia kata satu hari tu, dia kata iring-iring pergi masuk dalam tempat ni, tempat minum-minum ni, karaoke apa aku tak tahu. Masuk macam kebiasaan lah kawan tu, dia kata masuk pergi nak minum. Dia kata kita ni atas jawatan kita, kita nak kena dulu ikut dia. Tapi bila pergi ikut tempat-tempat macam tu, kita rasa berdosa. Dia kata, rasa berdosa. Macam mana nak buat? Nak bangkit lari tak boleh. Kita ni atas tugas kira kena ikut dia. Kita tak lari, kita nak telan elok tengok dia duduk telan ayam haram ni, kita tak lepas. Dia ni pula jenis pakai kepiah, jenis pakai sompok atas kepala, susah dia kata. Sekali, 2 kali, sakit sampai korak perut ni. Lama-lama tegak juga. Dia kata minta maaf lah, dia kata nak bagi tahu lah, dia kata minta maaf lah, nak bagi tahu. Saya dengar Tok Guru duk bagi tahu, dia kata ayam ni haram. Dia kata kawan ni lepas kena tegak berani tak dia, haram no, dia kata. Dia kata dulu, haram no, haram, dia kata jangan minum ayam. Pasal dia biasa dengar Tok Guru duk harap, dia kata barang siapa yang mudimul khamr, mengekalkan tabiat minum arak sampai mati, bila dikebumikan mayat dia, Allah akan alih mayat itu agar mayat itu membelakangi kiblat. Oh, dia kata minum dia. Dia tanya kita, dia kata macam mana Ustaz? Dia kata, nak menghadapi orang yang macam ini macam mana? Nak menghadapi orang macam ini macam mana? Dia kata dia tak marah kita, dia tak tunjuk kata dia nak mengamuk bila kita tegur dia, tak ada apa, tapi dia tak peduli apa yang kita kata. Kesian tak ada. Tempat suruh fikir. Kita tak marah kata ni, na'udzubillah min dzalik. Minta Allah jauh kita, keturunan kita, anak beranak kita, kawan-kawan kita daripada jadi macam tu, na'udzubillah. Baik, habislah menerangkan hadis Nabi dan khutbahnya yang dikeluarkan oleh Abi Shuraih kepada Amr bin Sa'id itu. Dan kembali pula kita kepada cerita yang berlaku di antara Abu Shuraih dan Amr bin Sa'id. Kemudian daripada telah Abu Shuraih menerangkan hadis itu kepadanya. Baik, apa pula reaksi daripada gubernur ni tadi? Apabila Abu Shuraih bagi tahu dekat dia, ni aku nak bagi tahu kamu, aku ada dengar hadis Nabi. Nabi kata Mekah tidak boleh berlaku perang, tidak boleh berlaku tumpah darah. Sedangkan kamu hantar pasukan tentera pergi ke Mekah nak serang Abdullah bin Zubair yang sedang berkubur di Mekah. Tidakkah tindakan kamu hantar tentera nak pergi serang Abdullah bin Zubair di Mekah itu tindakan yang salah dan melanggar hadis yang aku bagi tahu kamu tadi? Faqilah, kata dia, Faqilah li Abi Shuraih, ma qala laka Amru, qala ana a'lamu minka bidzalika ya Aba Shuraih. Maka ditanya orang bagi Aba Shuraih akan apa sahut Amr bin Sa'id pada barang yang dibacakannya daripada hadis yang di atas tadi. Iaitu kata orang, apa kata Amr bagi engkau wahai Aba Shuraih pada masa engkau bacakan hadis itu kepada dia? Bila Abu Shuraih duk cerita kat kawan-kawan dia cerita kata dia tegur gubernur. Kawan-kawan dia kata, hang dah hang tegur apa dia katakan hang? Dia penasaran. Kata Abu Shuraih, menjawab pertanyaan orang iaitu telah berkatalah Amru kepada aku lebih tahu daripada engkau dengan barang yang kau bacakan itu wahai Abu Shuraih. Tu dia, gubernur tu kata kat dia, kalau yang tu hang tak payah abang aku lagi tahu pada hang. Dia aku lagi tahu pada hang. Oh hang nak abang kata tak boleh perang di Mekah, tak payah abang lah, yang tu aku pun tahu, bahkan aku lagi tahu pada hang. Siru juga kan, dia boleh tahan juga siru kan. Kita pergi abang kat dia, kata ni awak ni haram ni,
Tak boleh minum. Dia kata, aku tahu. Dia nak kata apa dia? Dia kata, dah tahu nak minum buat apa? Saja aku nak minum, awak ni. Kita nak kata apa dia? Terus saya kata apa lah? Ambil botol, buat saya kepala dia. Kan? Macam apa? Pasal dia ni bukan, dia tak tahu. Dia tahu, dia saja nak challenge hukum Tuhan. Dia tahu, tapi dia saja nak challenge hukum Tuhan. Tapi apa kata? Hang duk biar bini hang tak pakai kelumbung ni berdosa. Entah. Dia dah tu tak payah habaq aku pun tahu. Aku pun tahu. Keturunan aku bukan keturunan orang tak habis dia. Aku pun tahu cakap hukum tak pakai kelumbung ni haram, aku pun tahu, tak payah abang. Ayah tu yang hang duk biar bini hang tak pakai kelumbung macam apa? Tak nak buat macam mana dia kata? Ulang kata memang makanan aku. Dia jawab dulu tu. Bangau oh bangau. Lain sekali tanya ulang. Kan baca apa ulang makan kata? Ulang kata memang makanan aku. Tak payah abang dia. Kita nak kata apa? Kita menghadapi golongan yang tak tahu dengan kita menghadapi golongan yang tahu saja buat tak tahu. Susah. Kita jumpa dengan orang yang tak tahu, dia tak tahu sungguh-sungguh. Senang kita nak terang kat dia. Pasal dia tak tahu sungguh-sungguh. Dan bila kita beritahu, dia rasa berharga benda yang dia dengar. Masa kuliah kita di Masjid Kampung Baru Alma dulu, kita duduk baca bab mandi mayat. Kita baca benda-benda yang menyebabkan mandi mayat tidak sah. Di antara benda yang menyebabkan mandi mayat tidak sah ialah orang yang tattoo badannya, buat lukisan di badan dia. Tattoo di badan itu mencegah air daripada kena kulit. Maka dengan kerana itu mandi mayat tidak sah. Bila habis kita mengajak dia ke masjid Kampung Baru Alma itu ni. Bila habis kita mengajak dia masjid, turun naik kereta, kita nak duduk itu, dia megalang tangan. Bang, kata, saya terkejut lah. Saya ni pun bukan ketiga dua orang. Dia megalang tangan, bang, kata. Dia kata, Ustaz, nak tanya Ustaz juga lah. Kita pun buka pintu keluar balik. Apa dia? Buka kaki baju, tak, satu-satu ke tapi dah aku malam ni. Kata, balik tengok orang masjid pun balik habis lah. Kan, kalau orang masjid ada, tahan lah sikit. Perempuan dia pamai tolong. Kan, dia buka hutang baju, tak, buka, tunjuk, tu dia tattoo penuh di badan. Subhanallah. Dia tattoo penuh di badan ni. Di pusat tu, gambar ular anaconda. Dia melengkap betul dengan pusat, kemudian kepala ni naik mai sampai bawah tengkuk ni. Sampai bawah tengkuk ni, mai bawah dagu ni, mulut ulang. Kemudian di atas dagu dia ni, dia buat lidah ulang-ulang macam tu. Dia tattoo ni, penuh badan ni, naik sampai ke sini, naik sampai sini. Naik di atas lidah. Buka bau belah ni pula, gambar perempuan tak pakai apa. Kiri kanan bau. Dia kata, Ustaz nak kata apa kat saya? Dia kata. Dan dia balik tengok kayu aku pergi gendang masjid pun tak ada kan. Kita pun kira apa kemain elok-elok. Abang kat dia kata nak kata apa? Macam yang kata dalam kitab tadi. Macam mana saya nak bagi hilang benda ni? Dia kata. Pasal dalam kitab tu kata wajib menghilangkan. Saya nak bagi hilang benda ni macam mana ni? Dia kata saya ni bila dah reti benda ni, dah tahu dah ramai dah orang duk tegur ni semua kata benda ni tak boleh. Saya mandi wajib tak sah dan sebagainya. Saya dah tahu dah benda ni, malam ni pula mai ustaz pula duk baca bab kata mandi mayat esok pun tak boleh. Macam mana saya ni? Dia kata. Ni bukan salah saya, dia kata. Saya jadi macam ni pasal mak bapak saya bercerai, dia kata. Mereka bercerai masa saya kecil lagi. Rumah tangga punah ranah. Mak saya bawa diri, pak saya tinggal dan sebagainya. Saya ni akhirnya Cina ambil belah, dia kata. Saya dibelah oleh Cina Samsing berapit ni. Berapit tu lah. Saya dibelah oleh Cina Samsing yang duduk di berapit ni. Saya besar dalam rumah mereka. Saya makan apa yang mereka makan. Apa mereka buat, saya buat. Saya dididik dan dibesarkan oleh mereka semua. Mereka yang buat macam ni ke badan saya. Saya buat macam-macam benda yang saya tak sanggup nak bagi tahu dekat ustaz. Ni macam mana saya nak hilangkan benda ni? Kita nak kata apa? Dia kata ni ngayak mata duk keluar merambu, kita nak kata apa? Kepada yang kedua adalah agama. Agama kata apa? Wajib dihilangkan benda tu. Tapi kalau sekiranya usaha nak menghilangkan itu boleh membawa kepada kemungkinan bercerai nyawa sampai mungkin mati, maka dimaafkan, tetapi dia dalam keadaan berdosa selama-lama. Dimaafkan tu maksudnya maaf, tak payahlah hidup lapah kulit tubuh, tak payah sampai ke peringkat tu. Tetapi selagi mana benda duduk di tubuh badan dia, selagi itu dia berdosa. Tuan-tuan, ni bukan cerita lawan-lawan ni. Nak jadi samsing macam mana pun jangan sampai ke situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata ustaz, dia kata bukan saya seorang, dia kata orang macam ni. Yang kata orang Melayu macam saya ni ramai ustaz. Saya duduk dalam lubuk yang saya duduk ni, saya kenal ramai yang macam ni.
Siapa nak pergi dakwah depan ni? Siapa yang sanggup sign surat mati pergi dakwah kat depan ni? Ni cerita sign mati ni. Siapa yang berani buat kerja dakwah kepada orang-orang yang macam ni? Kita nak dakwah kepada orang yang tidak memudaratkan ni pun susah kan? Kita nak dakwah kepada golongan korporat, kita nak dakwah kepada golongan cerdik pandai pensyarah universiti, kita nak pergi dakwah kepada golongan profesional, kita nak pergi dakwah kepada golongan penjajah yang duk menjaga sampai tak tahu waktu semayang bila, kita nak dakwah kepada golongan yang tidak mungkin mencederakan kita pun susah ada. Macam mana kita nak pergi dakwah kepada kumpulan yang mungkin akan memudaratkan kita bila kita bercakap ni? Oh tuan-tuan, mau fikir banyak benda ni, mau fikir banyak-banyak. Jangan duk kata tak apa dah, tengoklah duduk main mengaji masjid Tuan Abdullah ni, kita okey lah, Islam ni nampak kuat. Dah lagi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat-sahabat tanya Abu Shuraih, wahai Abu Shuraih, Gubernur kata apakah hang? Dia kata, Gubernur kata, abang ni aku tahu dulu pada hang, bahkan aku lebih tahu pada hang lagi. Yakni sebetulnya negeri Mekah itu telah mengharamkan dia oleh Allah Ta'ala. Maka sekalian yang kamu dengar daripada Nabi SAW itu semuanya benar dan sahih, tetapi yang engkau tidak faham akan maksud Nabi SAW itu. Nampak? Ini soal tafsiran. Dia kata betul, Nabi kata macam yang hang bagi tahu kat aku tadi betul. Dia kata tapi soalnya hang salah faham hadis tu. Ini ada jadi dalam masyarakat kita lah ni. Ada pihak dia kata hak tok guru duk mengajar ni, tok guru ni salah tafsir. Hak tafsiran dia menyamping, dia kata. Ini kita bisa. Dia kata dia bukan lawan ayat Quran, cuma dia kata dia nak memberi nafas baru kepada tafsiran Quran ni. Nampak tak? Bahaya benar ni tuan-tuan. Bahaya benar. Pasal apa? Kalau sekalian dilonggarkan Quran dan hadis ini, ditafsirkan mengikut lagu mana kepala dia ingat, lingkup dah agama kita ni. Lingkup lama dah. Bukan kata baru lingkup bulan lepas, bukan baru lingkup 15 tahun lepas, lingkup lama dah. Maka dengan kerana Islam ditafsirkan mengikut tafsiran Nabi lah, maka Islam tahan sampai kita hari ini. Kita buka ruang kepada tafsiran baru, Islam ikut. Pasal apa? Jadi macam Kristian. Kristian tafsir ikut kepala otak pederi. Kita tak mau macam tu. Baik. Sambung hadis tu. Dia kata innal harama la yu'idu 'asiyan. La yu'idu 'asiyan. Bahawasanya tanah haram Mekah itu tiada dibiarkan berlindung di dalamnya akan orang yang derhaka dan melanggar hukum Allah. Maka Abdullah bin Zubair yang hendak kita perang itu telah melindungkan dirinya di dalam Mekah supaya kita tidak memerangi akan dia, padahalnya dia langgar hukum Allah. Ini Gubernur jawab macam ni. Dia kata betul kita dilarang daripada pergi berperang dalam Mekah. Dia kata, tapi soalnya lah ni, Abdullah bin Zubair itu dia ni langgar hukum Allah, dia pergi menyorok dalam Mekah. Takkanlah dengan kerana dia menyorok dalam Mekah kita tak boleh buat apa kat dia. Senang, seronoklah dia. Senanglah dia boleh duduk di situ, tak ada siapa ambil tindakan apa dekat dia. Oleh kerana dia langgar perintah Allah, dia masuk menyorok dalam tu, maka kita terpaksa pergi perang dengan dia di dalam Mekah. Pasal apa? Pasal dia ni langgar hukum Allah. Ini alasan Gubernur. Iaitu mengapa ia tidak turut faham ilmu seperti saudara dia Amr bin Az-Zubair. Bukankah sekarang yang telah menjadi khalifah kita ialah Yazid bin Muawiyah? Dan Yazid bin Muawiyah sekarang telah menyuruh kita perang dia, yakni perang Abdullah bin Zubair, kerana dia derhaka kepada Yazid. Maka tiada mau menurut dan tidak mau mengaku Yazid itu menjadi khalifah seperti orang lain, mengangkat dan menurut apa perintahnya. Maka menjunjung perintah Yazid dan taat kepada barang yang disuruhnya itu, bukankah itu satu perintah yang wajib? Mengapa sekalian kita tidak? Mengapa sekalian itu telah dilanggar oleh Abdullah bin Zubair? Dia letak kesalahan kepada Abdullah bin Zubair. Kerana Abdullah bin Zubair ini salah, maka kita berhak pergi perang dia. Ini tafsiran yang dibuat oleh Gubernur. Maka demikianlah i'tiqad Amr bin Sa'id ke atas Abdullah bin Zubair. Kata ulama, tetapi dakwa Amr bin Sa'id Gubernur tadi ini seperti yang di atas itu adalah tiada dalil. Dia kata, itu tafsiran akal dia. Itu tidak ikut dalam agama. Kerana Abdullah bin Zubair tiada wajib atasnya dera dengan bunuh. Abdullah bin Zubair kalau sekiranya dia tidak mau mengaku taat setia kepada Yazid yang dilantik jadi khalifah, dia tidak boleh dihukum bunuh. Macam mana yang kita sampai ke peringkat Nabi bunuh dia? Tak boleh. Itu salah dari segi agama. Dengan kerana itu ia berlindung di tanah haram Mekah supaya dapat ia lari daripada kena bunuh dengan cara yang zalim itu.
Ulama kata Abdullah bin Zubair pergi menyorok dalam Mekah tujuan nak selamat diri dia. Pasal apa? Pasal yang cari dia, yang memburu dia ni kerajaan. Kerajaan mempunyai polis, mempunyai tentera, mempunyai apa. Dia tak ada apa-apa. Kalau dia duduk di luar pada Mekah, dia nanti buat apa-apa kat dia. Dia terpaksa pergi duduk dalam kota Mekah supaya dia selamat daripada puak-puak yang nak buat naya dia. Jadi adakah Abdullah bin Zubair ni boleh diperangi dia? Bolehkah pergi perang, pergi serang dia sedangkan dia duduk di Mekah tu? Ini alasan yang ulama bagi. Kata Amru bin Sa'id lagi, wala farra bidamin wala farra bi kharbah. Dan tiada pula dibiarkan berlindung di dalam tanah haram Mekah itu akan orang yang lari dengan darah, dan tidak lari dengan memperbuat dosa bunuh orang. Yakni jikalau seorang itu sudah melukai orang atau sudah dibunuhnya orang, maka lari dia ke negeri Mekah itu. Adakah kita lepaskan saja dia daripada hukum dera dengan sebab dia melukai dan membunuh? Oleh sebab dia berlindung dengan Mekah itu, maka yang demikian itu tidak disuruh oleh Nabi kita. Gubernur tetap dengan pendirian dia. Dia kata Abdullah bin Zubair salah dan kita wajib pergi perang dengan dia. Sedangkan ulama-ulama kata Abdullah bin Zubair tidak salah dan dia tidak boleh diperangi. Apatah lagi nak pergi serang dia ketika dia duduk di dalam kota Mekah. Ini pertelingkahan berlaku di antara pemerintah dengan alim ulama yang ada pada masa itu. Muslimin dan muslimat ada baca Allah sekalian. Jadi kita ambil iktibat daripada apa yang kita baca tu, bahawa sesungguhnya tafsiran agama ini kita tidak boleh buat mengikut akal kita sendiri. Sebaliknya kita mesti tafsir mengikut kehendak Allah dan kehendak Nabi SAW. Lepas ni dia masih lagi berada di bawah cerita tentang negeri Mekah itu bila masa diharamkan dia. Kemudian cerita potong pokok kayu di tanah Mekah itu apa hukumnya. Kemudian pelihara binatang di tanah Mekah itu boleh ke tak boleh. Kemudian cerita kita bawa masuk binatang dalam Mekah, kemudian kita nak sembelih boleh tak boleh. Ataupun binatang tu sembelih dulu kemudian bawa masuk kota Mekah, boleh tak boleh makan daging dia dan sebagainya. Yang tu saya ingat kita tidak perlu baca lah. Pasal benda-benda tu kita sentuh sebentar-sebentar lalu aja. Lepas pada ni kita nanti masuk tajuk haji yang sebenar, iaitu bab majaa fi sawabil haji wal umrah. Cerita tentang pahala yang disediakan bagi orang yang mengerjakan haji dan umrah. InsyaAllah pada bulan depan kita terus masuk tajuk pada muka surat 10. Wallahu a'lam. Adakah kita berdosa sekiranya kita langgar undang-undang jalan raya? Berdosa pasal apa? Dengan melanggar undang-undang jalan raya tu kita membawa mudarat kepada orang lain. Dosa. Walaupun cerita lampu merah, lampu kuning, lampu hijau tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tetapi apabila benda itu diqanunkan, diperundang-undangkan dengan tujuan untuk kebaikan, selagi mana undang-undang itu dibuat dengan tujuan untuk maslahah, saya kata maslahah maksudnya untuk kemudahan semua orang, dan kita dilanggar, dengan kita melanggar undang-undang itu orang lain jadi mudarat, kita berdosa. Tapi kalau kita langgar tidak mudaratkan orang, itu tak disuruh, tapi pandai-pandai sendiri. Sampai di traffic light pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, sebiji kereta, sebiji motor pun tak ada, lampu merah, kita nak tunggu pun jadi duk tanya, bodoh aku ni hari kita. Ya tu atas pandai-pandai sendiri. Tapi kalau dalam keadaan apa benda tu perlu dipatuhi, kita saja langgar, berdosa. Pasal apa? Langgar boleh memudaratkan orang lain, itu jadi berdosa. Adakah halal ikan yang dipancing di Mengkuang Dam? Sebab kawasan itu kawasan larangan memancing. Kata gimana? Kau dah lebih mengatang lah. Kita kan tak ni kata halal, dia pakai hidup mengai main cari kita lah. Kan? Jadi dia mengatang lah. Kita ada pergi tempat orang kata tak boleh, kita ada pergi. Soalan, apa hukum seseorang ziarah kubur? Dan hukum ziarah kubur pada asalnya ialah sunat. Pasal apa sunat? Pasal sabit daripada hadis. Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa inna ziyaratal kubur zikrul maut. Nabi kata dulu aku pernah larang kamu ziarah kubur, tapi sekarang ini pergilah ziarah, kerana sesungguhnya ziarah kubur boleh menyebabkan kamu ingat mati. Okey, jadi kalau dia tanya apa hukum ziarah kubur, jawab dia hukum ziarah kubur itu sunat, sabit dengan suruh Nabi. Cuma kita kena patuhi adab dia.
Apa dia adab ziarah kubur? Adab ziarah kubur, kita tidak boleh duduk di atas kubur. Kalau kita pasti kubur di sebelah dia tidak ada mayat di bawah, maka duduk itu tidak berdosa. Tapi kalau kita pasti di bawah tu ada mayat, kita duduk, itu berdosa. So pastikan kita pergi ziarah, tidak lakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan kita nak buat benda sunat jadi dosa. Di antara adab ziarah kubur juga, bila sampai di situ tidak boleh gelak, ketawa dan sebagainya, itu haram. Di kawasan kubur juga sabit daripada larangan daripada hadis Nabi. Waktu bilakah sesuai seseorang ziarah kubur? Sabit dengan hadis Nabi SAW anjurkan ziarah kubur pada setiap hari Jumaat. Pada setiap hari Jumaat, sunat. Bagaimana pandangan Islam? Apakah pandangan Islam apabila seseorang itu, yakni orang laki-laki, ziarah kubur dalam keadaan dia berdoa sehingga menangis? Tidak disuruh. Tidak disuruh oleh mana-mana nas, sama ada Quran ataupun hadis Nabi, berdoa di kubur. Tidak disuruh. Cuma sabit dengan hadis Nabi SAW, bila selesai ke bumi satu mayat, simpan perata tanah, Nabi ada doa sikit. Nabi minta, ya Allah, tetapkanlah hati orang yang baru dikebumikan ni dan minta selamat bagi dia. Yang tu ya. Kemudian saja-saja nak pergi nak berdoa atas itu tidak disuruh. Tidak disuruh. Adakah Rasulullah melakukan ziarah kubur? Ada. Nabi SAW bahkan pernah ditegur oleh Allah dalam perjalanan Nabi daripada Madinah nak pergi ke Mekah. Nabi berhenti di satu tempat, kalau tak silap nama dia Ailah. Nabi berhenti, Nabi turun ke, kemudian Nabi SAW menghadap kiblat. Nabi minta kepada Tuhan, minta supaya diringankan dan diberikan keselamatan, diringankan azab dan diberikan keselamatan pada mak dia. Kemudian sahabat-sahabat Nabi bila tengok Nabi duk minta sungguh-sungguh sampai menangis, minta supaya selamat mak dia. Sahabat tanya Nabi, Nabi bagi tahu ini kubur mak aku dan aku minta supaya Allah selamatkan dia. Lepas tu Allah buat turun satu ayat tegur Nabi. Pasal apa? Pasal mak Nabi mati tidak Islam. Maka tidak boleh kita minta doa untuk kesejahteraan dan keselamatan orang yang mati tidak Islam. Itu sabit daripada hadis. Baru-baru ni, soalan, baru-baru ni saya hadiri satu pengajian di tempat saya. Dalam pengajian tersebut, penceramah mengatakan bahawa ulama meneka bahawa akhir tahun 1999, iaitu pada 31 Disember 1999 jatuh pada hari Jumaat, dan mungkin kiamat pada hari itu. La ilaha illallah, mana menyesih dia kata. Dan juga dinyatakan bahawa tahun 2000 nanti bermulalah zaman kucar-kacir kehidupan manusia. Apa lagi dah kiamat nak kucar-kacir manusia, apa lagi? Silang. Adakah ustaz sependapat? Saya tak sependapat. Kiamat kita tak tahu bila. Kiamat satu benda yang pasti akan berlaku dan pokok pangkalnya itu rahsia Allah. Nabi sendiri orang tanya bila, Nabi kata dia pun tak tahu, dia cuma tahu tanda kiamat sahaja. Dan menegak tarikh kiamat itu tidak disuruh oleh agama. Tidak disuruh oleh agama. Bolehkah minyak wangi yang bercampur dengan alkohol digunakan dalam sembahyang? Yang ni saya cakap dah banyak kali dah. Betulkah kerja di bank itu syubhat? Minta Ustaz hurai lebih lanjut lagi. Betul. Kalau sekiranya bank itu bank yang berurus niaga cara riba. Bank-bank konvensional ini adalah bank yang berurus niaga cara riba. Kita terlibat dengan bank, sama ada kita jadi manager, kita jadi pegawai dia, kita jadi kerani dia, hatta kita yang terlibat dengan urus niaga bank jadi penjamin kepada orang yang buat pinjaman riba. Semua ini tergolong di dalam orang-orang yang diancam dengan ancaman dosa riba. Jadi kalau dia tanya betulkah benda ni bersubhat, benda ni satu kerja yang subhat, jawabnya betul. Allah perintah manusia menghadap kiblat ketika sembahyang. Arah manakah malaikat dan jin menghadap semasa beribadat?
Yang ini sabit daripada keterangan, daripada nas yang ada, malaikat mereka menghadap ke Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur itu mengikut riwayatnya dia letak bertentangan dengan Masjidil Haram di bumi. Itu keterangan yang ada. Kan? Hakikat sebenarnya wallahu a'lam. Minta Ustaz jelaskan perihal melapor dalam ASN dan ASB. Wallahu a'lam. Yang ini berdasarkan fatwa bekas mufti Selangor, Datuk Ishaq Bahru, dia kata haram. Dan dia ada keluar fatwa ni secara rasmi, dan dia ada keluar pula benda ni di dalam majalah apa ke masa tu ada keluar. Tamadun ke apa ada keluar. Dan dia ada menyenaraikan alasan-alasan kenapa dia kata benda ni tidak clear dari segi hukum syarak. Jadi saya tak tahu, wallahu a'lam, sebab saya tidak tahu secara detail di mana tempat labor ASN dan ASB. Tapi saya tidak ada akaun ASN dan ASB, tidak ada. Contoh, andai kata saya telah terlibat dalam pelaburan tadi, bagaimana cara saya nak gunakan ataupun saya nak salurkan wang dividen ini? Baik, andai kata, kita jawab pun andai kata juga. Andai katalah hukum dia ni haram, andai kata, maka sudah barang pasti duit dividen itu kita tidak boleh guna. Kita tidak boleh guna untuk kegunaan peribadi. Maka dia masuk dalam kumpulan duit-duit yang syubhat setidak-tidaknya ataupun haram. Maka penggunaan duit-duit yang macam ni hanya boleh digunakan pada kegunaan awam. Bila ada orang nak buat jalan misalnya, kita bagi duit tu. Kita pergi kampung mana ke belah-belah Hulu, Kedah mana tu, kita pergi tengok ada jalan-jalan yang masih teruk. Lah ni banyak orang duk bawa tar atas lori apa semua, kita panggil dia. Kita kata kalau nak bubuh daripada sini sampai sana berapa harga? Dia kata pergi 5,000. Okey, hang bubuh, kita bayar. Kita bayar. Soal kita bayar dapat pahala tak dapat pahala tu Allah punya saja. Kalau sekiranya itu duit haram, maka tidak boleh digunakan untuk kegunaan peribadi, sama ada makan minum ataupun beli barang yang kita miliki, tak boleh. Ataupun tuan-tuan ada anak-anak mengaji di sekolah-sekolah. Ada anak-anak mengaji di sekolah, sekolah ni perlu duit. Dia nak buat pondok bacaan, dia nak buat apa macam-macam di sekolah tu, lepas duit tu pergi bagi. Di asas yang kita labur itu, duit itu halal bagi kita. Jadi dalam soal-soal yang macam ni, soal-soal yang tidak begitu jelas, sama ada haram ataupun halal, maka syarak dia letak dalam satu kategori dia panggil syubhat. Maka saya sekali-kali tidak berani nak mendahului benda ni, nak kata benda ni tentu halal. Kalau sekiranya benda ni haram, saya nak tanggung dosa, saya tak berani. Itu bukan cerita dia. Jadi lebih baik saya jelaskan setakat itu. Maka atas pertimbangan masing-masing lah macam mana dia nak buat. Bolehkah saya terus menyimpan dalam itu? Tanya yang 7 hari sudah tak mau jawab. Bantah semua. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap saya. Saya tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa alladhina amanu wa